Time check. T minus 7 minutes. T minus 5 minutes. Time check. Cik Khairul dengan Puan Noni bolehlah unmute mic masing-masing. Unmute mic masing-masing, siap-siap. Alright. Sebab supaya nanti kalau saya bagi salam, jawab salam, semua dengar suara kita interaktif.
Okay, time check, T minus 2 minutes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Malaysia semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini melalui digital platform kita Zoom ini bagi menyaksikan satu pertemuan hebat dua agensi gergasi yang kita SME Corp Malaysia bawakan pada pagi ini, sesi webinar yang bertajuk pentingnya usahawan bercarum. Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana diberi kesihatan kepada kita semua untuk terus berjuang di dalam bidang keusahawanan ini. Alhamdulillah, SME Corp Malaysia diberi kepercayaan oleh kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk menganjurkan sesi webinar ini yang sekali lagi saya ulang dengan tajuknya pentingnya usahawan mencarum. Baik, alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya mempersembahkan dua panel speaker yang hebat ini. Orang lama dua-dua ni, saya bersyukur kerana dipertemukan dengan orang lama di agensi masing-masing. Di paparan boleh kita lihat nama Encik Khairullah. Itulah dia, Encik Khairullah Mahfud, iaitu Ketua Cawangan Penguatkuasaan Skim Pekerjaan Sendiri Perkeso. Ya, beliau telah bertugas sejak 20 tahun yang lalu. Pengalaman beliau sangat luas dalam bidang penguatkuasaan dan penguatkuasaan dan promosi, dan sekarang kini berada di bawah bahagian skim pekerjaan sendiri. Jadi siapa-siapa yang bekerja sendiri itu kena fokus. Ini orangnya. Okey, dan sementara di paparan sebelah saya satu lagi adalah Puan Nur Nisa yang lebih manja dikenali dengan Puan Noni. Tadi Cik Khairul tadi kita panggil nama manja dia Cik Khairul lah ya, Cik Khairullah. Ini Puan Nurni. Puan Nurni adalah selaku penasihat di bahagian khidmat nasihat persaraan di KWSP. Yang ni lagi lama. Minta maaf, Puan Nurni lagi lama. Pengalaman bertugas beliau di Jabatan Penguatkuasaan. Dua-dua penguatkuasa. Jangan main-main, don't play-play penguatkuasa dua-dua. Penguatkuasaan di Jabatan Penguatkuasaan selama 22 tahun. Okey. Dan pula kini beliau berada di bahagian khidmat nasihat persaraan sejak 2014. Jadi 6 tahun. 22 tahun campur 6 tahun. Samalah dengan usia siapa-siapa usahawan yang muda-muda kat sini. Di luar sana. Alhamdulillah, syukur. Baik, selepas saya dah perkenalkan kedua-dua panel kita, Encik Khairul dan Puan Noni, izinkan saya membuat sedikit mukadimah berkenaan agensi-agensi yang kita bawa pada hari ini. Baik, alhamdulillah, selama ini kita mungkin sangat relevan kita dengar di pasaran berkenaan dengan nama Perkeso, dengan SOKSO, KWSP, EPF. Tapi kita dah jadi campur aduk. Sekejap orang ni sebut gini-gini, EPF, siapa pula SOKSO ke? SOKSO tu siapa pula Perkeso ke? Okey. Pagi ni saya clear cutkan dulu antara perkara yang nama-nama ni. Okey, Perkeso sebenarnya bahasa Malaysia. Okey. Perkeso ni adalah singkatan kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial. Sementara SOKSO adalah namanya yang Mak Saleh bagi. Okey, iaitu Social Security Organisation. Baik, Perkeso dan SOKSO ni adalah perkara yang serupa. Okey. So, hari ini saya akan guna banyak
dengan nama Perkeso. Jangan pula ada pula soalan nanti, Cik Wan Jus, SOSO tu apa? Kan? Sekarang kita guna nama Perkeso. Okey, Perkeso adalah sebuah agensi kerajaan ya, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sebuah jabatan kerajaan yang telah ditubuh lama dulu, 1 Oktober 1971. Okey, namun demikian dia telah diperbadankan menjadi badan berkanun mulai 1 Julai 1985. Waktu tu saya darjah 1. Punyalah lama cerita Perkeso ni berpasaran. Okey, fungsi Perkeso adalah mentadbir, melaksana, menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 dan peraturan-peraturan am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Baik. Betul Tuan. Yes. Jadinya Perkeso, Encik Khairul nanti akan elaborate lebih lanjut. Sementara itu saya terangkan berkenaan KWSP pula. Selama ni kita dengar KWSP, ada yang dengar EPF, ada yang dengar SOSO. Bukan. KWSP dengan EPF, ya betul. Okay, KWSP adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Sementara nama Mak Saleh bagi EPF, Employee Provident Fund. Okay. So kita guna hari ini adalah singkatan KWSP. Okay. Maka KWSP yang kita ketahui ini telah tubuh lama dulu. Agak-agak bila. Saya pun jadi terkejut apabila kita buat homework kan. Bukan selama ni kita tahu dia lama. Tapi apabila kita tahu tarikh penubuhannya, lagi terkejut. Iaitu pada tahun 1951. Betul Puan Noni? Betul. Merdeka tahun berapa Puan Noni? 57. 57. KWSP wujud dulu. Wujud KWSP dulu daripada merdeka. Okey. Tenang. Semua ni mesti tengah hangat. Fungsi KWSP adalah membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk persaraan. Okey. Selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Baik. Kita dah tahu sekarang ni Perkeso, kita dah tahu KWSP. Kita tahu fungsi dia yang saya dah maklumkan tadi. KWSP adalah tempat menabung, sementara Perkeso adalah tempat, boleh katakan insurans. Betul Cik Khairul Boleh Setuju. Jadi dua gergasi besar ni telah wujud lama di dalam pentadbiran negara kita, di dalam Malaysia ni. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya nak mengutarakan soalan pertama kepada Encik Khairul lah dulu, daripada Perkeso. Baik Encik Khairul, selain mungkin Encik Khairul nak terangkan sedikit lagi tentang Perkeso, dia visi misi, mungkin kita tak tahu, tapi kita yang pentingnya sekarang ni kita nak tahu sejak Perkeso ditubuhkan ni, kita dah tahu tentang Perkeso dan fungsinya. Sejak Perkeso ditubuhkan ni, ada 3 akta yang diperkenalkan oleh Perkeso. Akta pertama, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Akta kedua adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Akta ketiga iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Baik, ketiga-tiga akta ni sebenarnya siapakah kumpulan sasar akta berkenaan? Dan mungkin kita nak tahu bagaimana proses selanjutnya untuk mendaftar yang untuk boleh dibuat. Silakan Encik Khairul dengan segala hormatnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Saya kasih Cik Wan Juzaini, moderator kita pagi ini, yang saya segani Puan Nurnisah Mak Yusof. Ini senior saya ni rasanya. Rakan penasihat kita daripada KWSP ya. Terima kasih di atas kesudian SMA Group lah ya sebagai penganjur program webinar pagi ini yang sudi menyebut saya dan Puan untuk berkongsi ilmu untuk mengetahui peranan dan fungsi kami di Perkeso dalam melaksanakan perlindungan keselamatan sosial kepada semualah ya pekerja di negara ini. Jadi melalui platform ni kita boleh ruang bicara ni kita boleh berharap dapat berkongsi satu matlamat lah ya, maksudnya tajuk yang dipilih pun agak khusus, signifikan kepada usahawan ya. Jadi yang mendengar pun mungkin usahawan, mungkin sahabat-sahabat kita. Seluruh Malaysia terus ni, Sabah Sarawak. Satu Malaysia. Semua tengah bercuti pula tu. Sudah. Harap-harap kita boleh berkongsi lah. Mungkin tak banyak dalam sesi sejam ni, mungkin kita adalah sedikit turning point lah untuk kita mengetahui apa itu Perkeso dan sebagainya. Okey, kalau dalam sejarah tadi maknanya Tuan Wan Jus pun dah maklumkan sedikit apa itu, sejak bila Perkeso ditubuhkan dan sebagainya. Jadi seperti sedia maklum bahawa ada 3 akta ya yang kita telah laksanakan di Perkeso, iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerja atau singkatan dia AKSP 1969 beserta dengan peraturan-peraturan am Keselamatan Sosial
pekerja 1971. Jadi daripada sejarah 1971 dulu, maknanya Cik Tuan Wan Zun, Wan Jus pun mungkin berapa umur hari itu tadi? 71, malulah sebut saya muda lagi. Samalah saya. Tahun, 7 Okey. tahun. Okeylah. 19, Jadi 7 tahun je kan? ya 7 tahun ya. Masa tu dah kenal lah kot huruf ABC semua kan. Jadi okey, jadi pada masa itulah Perkeso ditubuhkan ya. Jadi kemudian kita bermulalah daripada Jabatan Kerajaan, lepas kita bertukar kepada Badan Berkanun dan sehinggalah sekarang ni kita duduk di bawah sistem saraan baru Perkeso. Samalah macam sahabat kita KWSP tu. Ya, kita ada saraan kita sendiri. Okey, jadi berbalik pada fungsi dan peranan ya. Jadi perlindungan keselamatan sosial ni, Perkeso ni adalah kita berteraskan kepada konsep tanggungjawab bersama ya. Selalu di mana-mana kita pergi pun kita akan bercakap pasal pooling of resources, sharing of risk, lepas tu replacement of income. 3 perkara ni mesti kita pakai kat mana-mana pun. Sebab menunjukkan itulah Perkeso peranan dia di sana ya. Jadi peranan keselamatan sosial ni kita ni berasaskan kepada apa yang kita katakan melalui kesepakatan di bawah Convention Geneva dulu di ILO pada tahun 1952. Iaitu Convention 102 kalau tak silap saya, dengan dalam memenuhi matlamat tersebut, maknanya kita cuba, Perkeso memang telah cuba dan sedang berusaha untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungannya menerusi skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Ini di bawah akta inilah keselamatan sosial pekerja tadi. Jadi selain daripada akta berkenaan yang kita panggil selalunya akta 4 ya kalau di parlimen tu. Jadi selain akta 4 ni kita juga ada akta sistem insurans pekerjaan yang kita panggil akta 800 ya, SIP. Yang ini hebat ni. Jadi kadar caruman yang di bawah ini adalah kalau kita lihat pada potongan caruman yang tadi tu di akta 4, potongannya 1.25% daripada majikan, lepas tu 0.5% masing-masing majikan dan juga 0.5% daripada pekerja ya. Jadi di bawah akta SIP ni pula potongan yang dikenakan adalah 0.2% masing-masing majikan dan pekerja. Dua-dua akta ini terpakai wajib ya kepada majikan-majikan yang menggaji pekerja mereka di Malaysia. Jadi itu kena faham tu. Bila wajibullah. Bila wajib tu maknanya kalau tak patuh, tak daftar, jadi satu kesalahan lah. Jadi ia merupakan satu kesalahan lah. Jadi kena ingatlah tu ya, maknanya bila tak jatuh hukum wajib di dalam hukum undang-undang Malaysia ni, maknanya dia kena daftar. Tak boleh tidak, kena daftar. Ya, jadi kalau tak faham macam mana nak daftar, my office kita akan bincang lebih lanjut ya. Okey, di bawah akta yang ketiga, ni akta ketiga ni Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 atau singkatannya Akta 789. Jadi Akta 789 ni di mana saya berada sekarang lah ya, dengan rakan-rakan sahabat saya meneraju bahagian ni, di mana Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri ni tahun 2017 ya telah diperkenalkan ya dan mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2017. Jadi akta ni pada mula-mulanya dikuatkuasakan. Ini pun mandatory. Pada sektor ni dia adalah wajibullah. Wajib kepada pemandu bas, pemandu teksi dan e-hailing. Jadi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, adik-adik, abang-abang yang bertugas di bahagian sektor berkenaan, sekarang ni tolong ambil cakna perkara ini bahawa you all adalah wajib di bawah undang-undang ini. Jadi sekiranya gagal daftar, ia adalah merupakan satu kesalahan yang mana kita boleh jatuhkan hukuman sehingga RM10,000 denda dia. Atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi berat benda tu. Kalau carum pun tak berapa sen pun nak bayar kan. Jadi elok bayarlah ya sebelum kita bayar tu juga. Ya. Berapa persen pula nak bayar kalau akta SPS 2017 ni? Ini cuma 1.25%. Tadi kalau di bawah akta 4, 1.25% tu majikan yang bayar. Sekarang ini 1.25%, maknanya dibayar oleh pekerja itu sendiri. Jadi kita ada 4 plan lah nanti kalau kita bercakap terus di dalam sesi selanjutnya lah ya. 1.25% ni maknanya dibayar oleh pekerja itu sendiri. Jadi
Jadi kita mohonlah kepada sektor pengangkutan penumpang ni supaya berdaftar ya untuk elakkan dikenakan tindakan punitif. Jadi di selain daripada sektor penumpang tersebut, kita juga ada 19 sektor lain yang baru kuat kuasa pada 1 Januari 2020 yang lalu. Termasuklah contohnya macam kita sektor-sektor seperti penghantaran barangan atau makanan macam Foodpanda, adik-adik rider Foodpanda. Lepas tu kita daripada pertanian, ya, usahawan-usahawan pertanian, penternakan, hutan. Lepas tu yang aktiviti penghilangan produk, online business. Semua tu boleh mencarum dengan PKSO di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Jadi kita alu-alukan lah ya. Jadi untuk pengetahuan semua juga di bawah skim ni 4 plan kita sediakan merangkumi pendapatan bulanan pilihan. Contohnya pada kadar RM1,050, RM1,550, RM RM2,950 dan akhir sekali yang paling mahal adalah RM3,950 dengan caruman serendah RM13 seposen, paling minimum lagi mahal kotak rokok ya. Dengan yang paling mahal sekali adalah RM49.40. Seluar jin tuan-tuan lagi mahal daripada harga premium ni. Silakan. Itu saja. RM13. Terima kasih. Sebulan Encik Khairul ya? Ya, RM13.40 je. Sebulan? Masya Allah. Baik. Masya Allah. Subhanallah. Kita yang Malaysia selama ni barulah tahu. Banyak tu je. Tak banyak cerita sangat. Kan? Ya. Yang baru ni yang cerita tentang ialah bantuan-bantuan yang selama ni yang memerlukan PKSO daftar sekali tak ada, tak menjarum. Rupanya RM13 je. Betul Cik Errol? RM13 sampai berdialog. Aku tak dapat bantuan sebab kan modal RM13 sebulan aku tak carum, tak dapat bantuan. Betul Cik Errol? Tak apa. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Cukup. Baik. Cik Errol, terima kasih banyak. Kita akan bagi giliran pula ke Puan Noni pula berkenaan. Sila Puan. Buka panas. Okey. Dah panas panas. Sebab bagi ilmu asas yang patutnya knowledge tu lengkap kan sebagai seorang usahawan, rupanya ada compan camping. Jadi panaslah. Tapi alhamdulillah, syukur insya-Allah. Baik, kita kepada Puan Noni. Puan Noni, sekarang berkenaan dengan KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, kita punya tabung ni. Soalan paling utama untuk kita, menghangatkan sesi webinar kita. Kenapa usahawan perlu mendaftar dan mencarum di KWSP? Itu dulu Puan Noni. Okey. Alright, terima kasih Wajus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua usahawan-usahawan di sana. Apa khabar semua? Terima kasih. Waras. Dia kan apa khabar semua kan di pagi hari Malaysia ini kan. Semangat bangun pagi pukul 10 pagi kita dah ada webinar awal-awal lagi kan. Berkaitan dengan perkongsian ilmu. Tadi Cik Khairullah daripada PKSO, ini saya Nurnisah daripada KWSP. Okey, kenapa usahawan perlu mendaftar KWSP atau mencarum? Okey. Kalau you all tahulah kan, tanggungjawab sebagai majikan. Apabila kita menjadi majikan saja, maksudnya majikan kita ada pekerja. Once ada pekerja, dalam tempoh 7 hari, usahawan kena berdaftar dengan KWSP. 7 hari 7 hari. Akad nikah je 7 hari, lepas tu kena daftar terus. Bukan 7 hari 7 malam menantimu. Kan? Wow. Right. So once ada dia pekerja 7 hari memang kena daftar. So daftar dengan KWSP ni senang. Contoh, kalau kata kita mengambil pekerja di bulan September, caruman pertama adalah pada bulan Oktober. Kita selalunya KWSP ni 1 bulan selepas kita mengambil atau mengupah pekerja tersebut. Okey. Jadi sebelum 15 hari bulan Oktober mesti kena bayar. Kalau selepas 15 hari bulan nanti ada denda lewat bayar lah pula kan. So maksudnya KWSP memberi 1 hingga 15 hari bulan tu untuk usahawan membayar ke KWSP. Sekarang dah senang sebab dia semuanya online. Okay. Semua di hujung jari ya Puan Noni. Semua di hujung jari anda saja. Okey, cuma pada pertama kali nak daftar tu memang ada satu borang KWSP 1, kita nak jugalah form borang 49 atau yang
SSM tu kan. Sijil pendaftaran syarikat tu kan. Lepas tu IC, IC pemilik owner company tu. Okay, lepas tu kita nak shop. Datang dulu, daftar aja dulu. Lepas tu baru boleh kita akan buat pembayaran KWSP lah. Mudah je sekarang sebab dulu-dulu semuanya ni sekarang dah online kan. Jadi senang, tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita ada share pekerja, share majikan. Ada dua. Betul. Share pekerja, share majikan. Maksudnya kalau share pekerja tu kita potong daripada pekerja sekarang ini sehingga gaji Disember 2020 berjumlah 7% sahaja. Manakala share majikan, maksudnya syarikat tu kena top up, kita ada dua. Satu 12%, satu lagi 13%. Apa perbezaan 12 dengan 13% ni? Okey, 13% ni untuk yang bergaji 5,000 ke bawah. So syarikat kena bayar 13% lebih sikit. Kalau yang gaji bawah daripada 12% tu adalah untuk yang bergaji 5,000 ke atas. Ada beza sikit lah. Cuma syaratnya 7% daripada share pekerja tersebut hingga gaji Disember 2020 ini. Selepas itu naik balik lah. Up balik seperti biasa. 11%. Ada package bantuan lah yang untuk memudahkan nak membantu lah Ya, betul, nak membantu sekarang-sekarang ni kita faham-faham sajalah kan. So kita menurunkan maksudnya share pekerja tersebut kepada 7%. Selepas ini insya-Allah kalau tak ada apa-apa rintangan, Januari tahun depan akan naik balik 11% lah. Contoh kalau gaji 1,000, sekarang ni RM70 sahaja daripada pekerja. Tapi tahun depan dia akan naik kepada RM110. Okey. Baik Puan Noni. Kalau dah terang dah buka tu, kita dah dapat asas tadi yang insurans, jarum insurans, yang menabung kita menabung di KWSP, insurans di esok. Baik, kita balik semula ke Cik Khairul. Cik Khairul, soalan yang keduanya kita nak persoalkan di sini apakah kelebihan dan kelebihan faedah manfaat di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang Cik Khairul bersama-sama Perkeso ni menyediakan skim ini kepada golongan SASA, iaitu golongan usahawan ni, Cik Khairul. Silakan. Baik. Okey, sebelum saya bercerita tentang faedah di bawah SKSPS skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, saya juga nak lontarkan juga perkongsian ini untuk faedah di bawah akta yang lain dalam masa sedikit. Okey, faedah di bawah akta keselamatan sosial pekerja, akta 4 yang saya nyatakan yang dari mula pada 1971 lagi waktu Wan Jus umur 7 tahun Jadi di bawah akta tersebut perlindungan dia ada dua, ada skim yang disediakan, iaitu perlindungan skim bencana kerja, iaitu dia merangkumi kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya Lepas tu dia juga termasuk kemalangan semasa commuting accident, pergi balik kerja. Lepas tu kemalangan waktu kecemasan dan juga yang paling baik adalah waktu COVID-19 ni, iaitu penyakit khidmat. Jadi itu semua tu maknanya kalau maknanya berlaku keadaan dalam skop berkenaan, dia dianggap sebagai suatu bencana pekerjaan di bawah skim inilah dan layaklah mendapat faedah-faedahnya Di antara faedah-faedah yang disediakan di bawah akta 4 ni adalah contohnya faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, lepas tu dia ada faedah pengerasan mayat, faedah pendidikan dan juga faedah kemudahan pemulihan jasmani dan vocational. Jadi faedah-faedah yang disediakan di bawah skim bencana kerja ni sama juga di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dia sama je, kopi dia ambil ke sana. Jadi di bawah akta 4 ni balik, dia selain daripada skim bencana kerja ni, dia juga sediakan skim pencen ilat iaitu skim yang dia bagi suatu pencen bayaran secara berkala kepada orang yang menghidap suatu keadaan yang maknanya dia uzur yang konsisten, yang kekal dia tak, maknanya dikatakan bahawa dia ni tak upaya lagi untuk mengambil bahagian dalam kegiatan
kegiatan yang mendatangkan keuntungan. Ini dia punya keadaan, ya. Di tertera tu maknanya itu gambar adalah faedah-faedah di bawah bencana pekerjaan lah, ya. Okey, di bawah akta SIP, ya. SIP ni maknanya dia pun special juga ni. Perkeso ni dia nak jadi satu pelindung keselamatan sosial kepada semua lingkup dimensi pekerja itu sendiri. Jadi di bawah SIP ni dia melengkapkan lagi kaedah itu. Di antara faedah-faedah yang disediakan di bawah SIP adalah antaranya pada masa ini adalah allowance mencari pekerjaan. Maknanya kalau dia diberhentikan kerja ataupun disebabkan company tutup dan sebagainya, maka mereka ni layak untuk mendapat allowance mencari pekerjaan. Hebat tak Tuan Jos? Jadi orang dah berhenti, dibagi duit untuk cari kerja. Maknanya, kan bagus tu. Keadaan sekarang yang kita lalui fasa COVID seluruh dunia ni sangat lah kes ini. Memang membantu, memang relevan dengan keadaan semasa SIP ni. Jadi sebab tu SIP ni popular sekarang sebab dia, faedah-faedah mereka ni memang relevan dengan kehendak rakyat pada masa ini. Selain daripada itu ada juga allowance pendapatan berkurangan. Ini semua adalah segi teknikal dia lah, perkiraan-perkiraan dia. Fee yuran latihan, ya, kita hantar latihan. Kalau dia dah berhenti tu, kan, diberhentikan atau macam mana, lepas tu dia layak pula untuk pergi satu latihan. Perkeso akan tanggung semua sampai kos maksimumnya kalau tak silap saya RM4,000 seorang. Kita tanggung lagi seorang. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Inilah maknanya kelebihan-kelebihan Perkeso yang perlu usahawan-usahawan tahu. Ya, maknanya jangan kita terima pakai apa kaedah-kaedah yang ada ni demi untuk diri sendiri dan keluarga dan masyarakat sekeliling. Jadi di antara selain daripada itu, allowance keempat adalah allowance latihan. Ya, kita bagi pula dia pergi latihan tu, dah lah yuran latihan kita bagi RM4,000, bayar. Lepas tu kita bagi pula allowance latihan untuk makan, minum dan sebagainya. Jadi memang hebat. Lepas tu allowance bekerja semula awal. Dah dia dapat kerja sepanjang 3 bulan pertama, kata saya 3 bulan pertama kot dia, ataupun sekali bayar kot, dia akan dapat allowance bekerja semula. Kita bagi semua. Perkeso ni dah jadi macam bapak dia orang tu. Kita bagi semua. Kalau tak bersyukur dengan kerajaan yang ada, wallahualam, saya tak pastilah apa lagi lah kita nak cari, kan. Jadi itulah kita kena bersyukur dengan apa juga yang ada, sebab faedah tu semua ada, ganjaran tu semua ada. Jadi kita guna pakai, ya. Jadi dalam keadaan penerangan sedikit lah tentang apa itu faedah, ya. Okey, faedah perubatan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, di bawah Pencari Pekerjaan, ya. Akta 4 pun sama juga, faedah ada yang 8 perkara ni. Jadi faedah perubatan ni maksudnya dia adalah orang berissyuan bekerja sendiri yang ditimpa bencana pekerjaan sendiri boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma. Pergilah mana-mana hospital, klinik, panel kerajaan, ya. Pergi dengan RM13.10 tadi, bila timpa kemalangan, pergi ke mana-mana hospital atau klinik yang ada logo Perkeso tu, pergi. Tak payah bayar 1 sen pun. Kalau ke doktor tu kenakan charge juga, claim dengan Perkeso, insya-Allah kita akan bayar semua. Ya. Sampai saya tahu RM13.10 saja. Itulah saya tanya Cik Khairul, ingatkan jawapan dia seketul dua ketul je, dia punya faedah. Habis Cik Khairul. Banyak. Saya kadang-kadang tengok usahawan ni, dia orang ni bila sembang pasal kutipan million kadang menakutkan saya. Tapi bila bab faedah yang kita sediakan pada mereka tak rebut dengan begitu rakus sekali tau. Kita sediakan kan, maksudnya begitu. Faedah ni baik, RM13.10, tapi kita bagi macam-macam. Contoh RM13.10, bila ditimpa kemalangan, dia dapat MC, kita bagi RM30 lagi. Sehari. Kalau MC tu setahun, kita bayar RM30 kalilah 360 hari. Tak hebat. Modal RM13.10 nak berkira. Jadi bukan gurau lah. Tapi kena ambil cakna lah, ya. Kita bukan gurau. Ini bukan sembang jual kasut kat pasar. Ini adalah jual skim Perkeso. Jadi ada juga kan sembang ni kan. Bukan umur kosong 20 tahun di Perkeso. Ya. Itulah faedah hilang bayi kekal pula. Lepas kemalangan tu tiba-tiba kaki dia patah, bata, buta dan sebagainya. Dia ada lagi kita punya penilaian berapa persen yang kena dapat. Lepas tu kita akan bagilah duit tu. Sampai tahap maknanya kalau orang tu umur 20 tahun, kan, kita kira kat sini kan, maknanya kita boleh bagi sampai RM210,000 cash. RM13.10. Dapatlah kau RM210,000.
Tak nak juga. Yalah. Ah. Encik Khairul. Jadi itulah banyak lagi. Jadi Elon, faedah orang tanggungan semua ni yang adalah antaranya lah pencen-pencen ya. Kalau RM13.10 tadi, mana kita meninggal sewaktu buat kerja tadi, anak bini kita akan dapat RM945 sebulan sepanjang hayat. RM13.10 modal. Bayar. Okey guys. Jadi kita minta lah. Itu sajalah saya antaranya. Saya rasa banyak lagi ni. Encik Khairul, okay guys, usahawan-usahawan yang especially adik kita Encik Khairul, ambil cana, ambil tahu. Mungkin kita tak tolonglah. Dalam sesi webinar yang terhad ni sejam ni, tapi very short. Bangunan Pekeso ni merata-rata. Ya betul Encik Khairul. Maklum ada 53 pejabat cawangan. Maklumat pun di hujung jari. Kalau kita nak bertanya, email apa semua akan balas definitely. Okey, baik. Kita berbalik kepada Puan Noni. Terima kasih, Bang. Puan Noni pun dah panas balik dah. Dah panas balik ni. Yalah, nak menjual. Nak kena balas juga ni Cik Khairul ni. Laju kan. Okey, baik Puan Noni. Dan saya nak lontarkan soalan kedua berkenaan dengan KWSP. Kepada usahawan-usahawan kita, especially usahawan-usahawan yang startup new, micro dan kecil ni. Okay. Kepentingan mendaftar KWSP untuk perancangan keuangan dan persaraan yang lebih selesa. Ini dia punya persoalan yang saya nak utarakan kepada Puan Noni. Silakan Puan Noni. Okey. Bayangkan usahawan-usahawan, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita kerja kerajaan, kita ada pencen. Tapi bagaimana kita yang bukan kerja kerajaan? Tak ada pencen yang kerajaan akan bagi. Jadi sebab itulah marilah beramai-ramai menabung di dalam KWSP. Sebab saya pernah berjumpa dengan ahli. Ahli tu datang dekat saya bagi taklimat pada hari tersebut. Dia cakap dengan saya tak suka KWSP. Tadi saya tanya dia kenapa? Saya tanya. Dia kata asyik setiap bulan ni potong gaji saya je. Dia kata saya tak sukalah. Dia kata kan. Lepas tu dengan senyumannya, meleret senyuman dia pandang kat saya. Lepas tu dia cakap dengan saya, terima kasih KWSP. Lepas tu saya terperanjat. Kenapa? Saya cakap dengan dia dia kata saya sekarang umur 55 tahun. Dia cakap, Puan Nonisa, umur saya dah 55 tahun. Puan tahu saya ada 500,000 di dalam KWSP. Betul. Inilah dia kata kalau saya nak menabung dengan sendiri, dia kata memang tak adalah. Dia kata tetapi sekarang saya umur 55, saya ada keuangan untuk persaraan yang selesa. Alhamdulillah. Begitulah usahawan-usahawan. Nak bermula perlu bermula lebih awal. Lagi muda lagi banyak sebab KWSP memberi dividen compounding berganda setiap apa yang anda masukkan duit ke dalam KWSP. Kami setiap bulan atau setiap tahun memang ada dividen lah, ya kan? Dividen kami itu pun kita bayar selalu biasa-biasa dalam bulan Februari lah untuk setahun tersebut. Ramai juga kadang-kadang kita tengok suri rumah pun datang. Dia kata dengan saya, dia cakap saya kerja dulu je. Setahun 2 tahun. Tiba-tiba umur 55 je ada 30,000, 40,000, terkejut semua macam tu. Betul ke duit? Boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan tak? Dia kata dia terkejut. Ini betul ke duit saya ni Puan? Dia kata betul. Itu juga terkejut. Biar betul. Usahawan di luar sana kan, bayangkan tuan-tuan kan katalah masukkan duit, kalau tak percayalah. Dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan rumah puan datang balik. Tengok berapa gandaan yang telah ada di dalam KWSP. Puan Noni, satu cabaran. Puan Noni, insyaAllah kita panjang umur murah rezeki dapat tengok adik-adik kita ni. Datang lagi kita. Tunjuklah 5 tahun. Betul. Ini bukan umum punya. Bukan umum. Bukan tipu-tipu punya kan. Ada juga yang kata nanti, alah kalau saya hidup lama bolehlah, dia kata capai 55, saya ni muda lagi, dia cakap kan. Nak merasa, dia kata. Kali saya suka tanya, kalau kita hidup dah meninggal memang kita tak tahu kan ajal maut di tangan Tuhan. Okey, kalau you umur tak panjang, buatlah penamaan. So memudahkan
orang yang akan mewarisi kita Mula punya ke duit daftar KWSP. mencarum tu terus kita letak penama boleh Puan Noni? Okey, dia kena kita berdaftar dahulu, mendaftar sebagai ahli, lepas tu kita mencarum. Once kita mencarum, penamaan tu dah boleh buat dah. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa tukar jugalah penamaan ni. Penamaan ni ada cerita juga kan. Penamaan ada ni yang letak nama yang tak sepatutnya Puan Noni? tak ada masalah. Pada girlfriend. Girlfriend pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Oh. Nama saya pun boleh. Nonisa binti Muhammad Yusof, nak tahu IC saya? Bagi IC. Baik, daripada Puan Noni, saya moderator dengan kuasa saya baca nama saya. Ya. Boleh, tak ada masalah kalau nak buat penamaan ada betul tersebut. lah yang kes serius, kita cakap serius balik. Memang ada betul lah kes di mana kata suami dia meninggal, lepas tu tiba-tiba isteri datang nak tuntut, konon-kononnya dia rasa confident nama dia sebagai penama, tiba-tiba tak ada Puan Noni, bukan nama dia. Ada betul, ada. Memang adalah di sebalik ni kisahnya masa muda-muda kan, orang kata boyfriend and girlfriend kan, I sayang you, you sayang I kan, macam tu. Lepas tu nama girlfriend letak dekat situ kan. Lautan api sanggup ku renang kan. Rupanya duit APF dia berkebas. Cuma dia terlupa. Dia kata orang kata jodoh tak panjang, berpisah di pertengahan jalan, berkahwinlah dengan orang lain kan. So telah membina orang kata satu rumah tangga yang bahagia. Umur tak panjang meninggallah suami tersebut. Lepas tu isteri hadir ke pejabat nak semak-semak, rupanya Allahu Akbar, bukan nama beliau. Nama rupanya nama girlfriend yang lama. So moral of the story, tuan-tuan dan puan-puan, penamaan ni kemas kini lah, update yang baru. Apabila memang boleh bertukar, contoh borang baru masuk, borang lama akan terbatal. Itu cara dia penamaan tu. Borang baru masuk, borang lama akan terbatal. Itu kena bahaya juga tu. Mula hari ni bawa isteri pertama. Lepas tu keesokan isteri kedua. Allahu Akbar. Itu terpulang kepada ahli masing-masing. Individu tersebut. Cuma penama ini adalah sebagai wasi atau pentadbir sahaja. I see. We got the point Puan Noni, apa yang Puan Noni sampaikan. Kita menabung, orang kata 55, lambat lagi. Lambat lagi? Tidak. Kan? Rupanya ada option penama. Yalah, kita mati pun bukan boleh bawa duit masuk kubur kan. Betul. So duit tu patut agih-agih kepada zuriat ataupun penama yang kita nak bagi mak kita ke. Kalau kita tak kahwin lagi, tak ada anak kan, untuk adik kita ke, pulanglah. Jadi menabung ni kira tak rugilah ikut celah mana pun. Tak nanti kita nak kata nak boleh umur 55 tahun nanti baru kita nak merasa. Tak disebabkan itu. Betul Puan Noni? Ya. Betul. Betul. Baik. Okey, Puan Noni, mungkin kita berbalik kepada Cik Khairul lah. Okey. Dan berkenaan dengan kepentingan kita apa dah kita dah nampak dah clear cut. Ikut celah mana pun yang tu, insya-Allah dah, kalau tulisnya duit kita, hak kita, rezeki kita, memang itu kita punya. Dan apabila kita dah mencarung, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, 55 kita senyum kita dapat. Kalau 4 sampai, insya-Allah kita senyum juga kalau kita letakkan penama. Betul Puan Noni? Betul. Okey, baik. Okey Cik Khairul, untuk seterusnya soalan yang bagi saya soalan yang seterusnya ini berkenaan dengan keadaan semasa Cik Khairul Ya. Keadaan semasa ni, apakah ada sebarang program bantuan kerajaan di bawah skim pekerjaan sendiri PKSO ni untuk sepanjang PKP COVID-19 ni? Ini soalan yang berkaitan semasa ni Cik Khairul. Silakan Cik Khairul. Baik. Okey, untuk sepanjang COVID-19 tahun ini, awal tahun ini, memang kerajaan amat prihatin ya. So pada 5 Jun yang lepas 5 Jun 2020 yang lepas, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah pun melancarkan satu program yang di bawah SPS ni lah ya, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan ini. Satu dana padanan caruman platform ya, ekonomi gig yang kita short formkan dia sebagai penjana gig PKSO ya, kepada sasarannya orang-orang yang bekerja sendiri di dalam ekonomi gig
Jadi dalam program ini kerajaan telah menyediakan satu dana yang besar berjumlah 50 juta ringgit kepada saya dan kakak saya tadi KASP. Jadi kami berkongsi duit 50 juta tu untuk kepada mereka yang ekonomi gig ni. Tapi nampaknya penjana gig ni, di bawah penjana gig ni maknanya kita sediakan satu program di bawah plan 2 macam saya cerita tadi, maknanya jadual caruman di bawah SKSPS ni, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri ni ada 4 ya. RM157 bermula dengan RM157.20 sehinggalah kepada yang paling mahal ya, RM500 lebih. Jadi di bawah skim ni dia ambil plan 2 sebagai benchmark, sebagai sampel case lah untuk bayaran caruman ya. Di bawah skim plan nombor 2 ni iaitu jumlah dia RM232.80 dan di bawah konsep padanan caruman ni 70% daripada situ RM163 dibayar oleh kerajaan. Manakala orang bekerja sendiri hanya perlu membayar sebanyak 30% bersamaan RM69.80 sahaja. Pelindungan ini terpakai untuk 12 bulan. Murah tak? Murah tu. Murah. Kalau sebelum murah tu. Jadi murah bah. Kalau tak ambil juga saya rasa yalah sudah 30% kerajaan bagi subsidi. Masih kata lagi mahal, saya rasa Allah duka citanya. Jadi siapa pekerja gig ni sebenarnya? Pekerja gig ni untuk usahawan ya. Pekerja gig ni adalah individu yang terlibat untuk menyediakan dan melaksanakan perkhidmatan ya, tugas ataupun pekerjaan melalui suatu platform ya, penyedia perkhidmatan yang ada aplikasi digital. Contohnya macam dalam keadaan sekarang ni mana adik-adik bekerja dengan GrabCar, Foodpanda, Lalamove semua tu, itu adalah mereka lah sasaran kami di bawah penjana gig ni. Jadi itulah kita mohonlah kepada semua, maknanya program ni pun tak lama ya, dia ambil tahun ni bermula 15 Jun yang lepas 2020 sehinggalah 31 Disember 2021. Jadi kita minta lah sambutan semua adik-adik usahawan-usahawan ya yang ada terlibat dengan ekonomi gig ni supaya rebut peluang ni. Dah bagi murah dah. Bayar RM69.80. Potong, tahan nak beli jin ke, nak beli apa ke, nak beli kereta V50, down payment dia tu keluarkan sikit, bayar RM69.80, bayar setahun. Lepas tu belilah kereta tu. Cantik kereta tu. Jadi itulah kita mohonlah kepada usahawan, fikirkan masa depan, pelindungan ni baik untuk kamu. Jadi kerajaan pun dah sanggup keluarkan 50 juta untuk biayai program ni. Jadi kita rebut peluang ni demi diri tuan, diri adik-adik semua, usahawan dan juga keluarga tuan-tuan yang akan ditinggalkan sekiranya berlaku kontingensi kemalangan dan sebagainya. Itu saja saya rasa. Baik. Terima kasih Cik Khairul. Ini program penjana gig. Untuk keterangan lanjut, tolonglah ambil ilmu ni. Kalau tak sempat, siapa yang tercicir tadi, kita pesan kita nak sampaikan kepada member yang tak view live ni, terus je. Sekarang ni maklumat di hujung jari. Terus je. Pergi web Pekeso. Daripada kita nak komen-komen dalam media sosial, itulah. Ambil ilmu yang sesuatu yang wow. Ya macam tadi, caruman tak sampai RM20 sebulan tak sampai kita ke arah tu. Buat sesuatu yang manfaat, yang ada dia punya kesan impact dia ya. Itulah kesan impact pelindungan dia, betul tuan. Baik, itulah dia. Baik, mungkin kita difahamkan selepas soalan ini kita ada satu tayangan video sedikitlah daripada Pekeso, sedikit untuk mengkata sesi bilas-bilas. Kita ada bilas-bilas. Kita je kita nak tengok. Lain warna-warni ya. Okay. Ya, silakan Tuan Jus. Mungkin kita paparkan video bagi Pekeso. Pakcik, tarik satu. Kak Liza. Tak syuting ke? Hari ni tak syuting lah, bercuti kat kampung ni. Yang kau melangok kat sini, kau tak ada kerja ke?
Saya kerja sendiri sekarang ni. Terlanjur kau dah kata kau bekerja sendiri ni, aku nak bagi tahu kau. Sebagai pekerja sendiri ke, tokek warung ke, petani ke, nelayan ke, semua kita boleh mencarum di Pekeso tau. Ya ke? Kalau kau tak percaya, kau tanya cucu aku Karisa ni. Buka sayang, laman web dekat mana? Wah, serendah RM13.10 sebulan. Apa? RM13.10? Kalau macam tu, saya pun nak mencarum lah. Saya pun nak. Mestilah boleh. Jadi jangan cakap Pekeso tak payung. Cakap Pekeso tak payung Cik Khairul lah. Ya. Payung Pekeso luas. Jadi minta lah. Berlindunglah bawah payung Pekeso tu. Kak Liza buruh hantu lagi yang tolong ngepeng kau. Baik. Okey. Alhamdulillah dan syukur apa tu kita dah kupas Pekeso sampai ultimately kita dah cakap caruman Pekeso ni sangat minimal. Ialah bagi usahawan-usahawan yang bawah pimpinan kita sama Malaysia ni, khususnya golongan belia, golongan mikro, golongan B40 grup usahawan ni, bukannya banyak sangat 13 Yeah. Itulah tadi perumpamaan tu agak terasa saya murah daripada sekotak rokok jangan. Ya, betul. Baik, Pononi. Sekarang kita ke giliran Pononi. Pononi pula mungkin kita ada nak paparkan active poll berkenaan dengan Slido, apa yang perkara yang kita bincangkan hari ini. Ada persoalan data-data yang kita collect lah. Scan Slido ni dan tolong bagi input. Kita nak tahu usaha PKS ke, bekerja sendirian, pekerjaan. Sambil-sambil kita webinar ni kita diagnose, kita dapatkan data. Ya, minta semua yang live sekarang ni scan QR code tu. Macam kita new normal sekarang ni, masuk kedai mana-mana sama je. Minta bagi input supaya input ni banyak kisah dia. Hasil daripada package yang Cik Khairul daripada Pekeso tadi dengan Puan Noni KWSP ni tak lain tak bukan hasil daripada data yang actual dan real, bukan kami create daripada orang kata blue sky, daripada awan biru. Kita mengada-adakan scheme package dan sebagainya. Kita dapat create cipta package bantuan-bantuan ni adalah hasil daripada data yang kita extract. Ya, minta semua nanti insya-Allah kita akan diagnose data ni. Okey, baik. Currently kita dah dapat tengok on screen currently yang bekerja sendiri 50%, 100%. Okey, usahawan, karyawan, budayawan, artis. Ada artis ni, ada karyawan, ada budayawan. Artis ada. Ya adalah kawan-kawan kita kan yang kat luar sana. Wallahu alam. Tanta ada Abang Saiful Apek dalam ni, Tanta ada Datuk Roshamno dalam ni, wallahu alam. Ya. Itulah kita dah berkawan daripada kecil sampailah dia jadi berjaya dan kita ambil pula insya-Allah selebriti ni, public figure ni, saya dah consider kata abang, kekanda semua kata tolong jadi public figure kepada adik-adik usahawan kita yang belia pula supaya dia mengorak langkah yang lebih smooth. Kita lalui mungkin ada liku-liku, susah sikit kan. Kita tak nak yang seterusnya untuk melalui jalan tu seboleh mungkin. Baik. Okey. Terima kasih. Kita tengok now. Suri rumah, wow. Suri rumah tak ada. Semua usahawan, semuanya declare usahawan ni. Pelajar ada 38%. Pelajar ada. PKS 74%. Baik. Okey, kita mungkin akan soalan seterusnya kepada Puan Noni. Setelah kita dah tengok data tadi Puan Noni, ada persoalan ketiga ni, iaitu dengan berkenaan dengan usahawan yang berdaftar di KWSP ni, apakah mereka boleh lakukan dan produk-produk KWSP yang kita nak maklumkan kepada usahawan-usahawan. Silakan Puan Noni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, usahawan di luar sana. Sekarang KWSP yang mudah aja. Di hujung jari anda saja. Daftar iAccount ahli. So kita boleh semak penyata kita, syarikat bayar ke tak bayar, dividen dapat berapa, penyata
untuk 2 tahun lah. Untuk tahun ni dengan tahun lepas. Kalau online iAccount. Itu satu di hujung jari anda. Lepas tu kita ada akaun 1, akaun 2. Akaun 1 tu khas untuk umur 55 tahun. Memang ini untuk kita punya persaraan. Akaun 1. Berapa jumlahnya? 70%. Akaun 2 ni untuk berapa? 30%. Untuk apa boleh keluar untuk perumahan, kalau kita nak pendidikan, untuk penyakit kritikal. Bagi Chan lah umur 50 tahun tu boleh keluar, nak merasa 30% duit kita. Nanti umur 50 rasa akaun 2 saya bawa keluar untuk rumah bayar installment. Betul kan? Boleh, tak ada masalah. Untuk perumahan kita lah, kita punya kan. Keluarkan dalam akaun 2 tu. Yang 30% yang saya kata tadi tu lah untuk perumahan. Okey, akaun 1 tu persaraan. Lepas tu kalau kita nak buat pelaburan, investment kan, unit-unit trust pun boleh juga. Tapi untuk pelaburan unit trust ni dia ada tahap-tahap tertentu berdasarkan umur-umur tertentu lah. Bagi KWSP ni, akaun 1 tu sebenarnya khas untuk persaraan. At least you all ada basic saving 240,000 apabila anda berumur 55 tahun. Bayangkan 245,000 ni kami kira-kira kan. Boleh tak sampai jangka hayat 100 tahun? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Kan? Goyang tu. Goyang Apa nak jawab? Goyang. Sebab boleh simpan di KWSP hingga 100 tahun. Sebab KWSP akan bagi dividen sehingga 100 tahun. Jadi bulan-bulan boleh ambil dia punya tu ya? Ambil dividen sahaja ataupun secara ambil dividennya lah. Tapi yang itu selepas 55 selepas 55 kita boleh buat secara pencen. I see. Saya nak ada ahli tu dia kata saya ni takut pegang duit banyak. Boleh tak sebulan saya nak 3,000, 1,000, 5,000? Boleh, tak ada masalah. KWSP benarkan. Bagus. Lepas tu saya emergency nak sikit duit lagi, boleh tak ada masalah. Anytime. Boleh ya? Selepas umur 55 tahun. 55 tahun. Saya saran. Betul. Cik Harul dah ready ke tu? Boleh agak selepas 55. Menarik. Menariklah Tuan Jus. Memang menarik keadaan macam sebab sekarang masalah rakyat kita ni ialah sekeliling kami lah. Maksudnya kalau manage duit tu agak gagal sikit kan. Bila dapat duit banyak tu mulalah terbayar rumah baru, kereta baru, bini baru pun ada. Itu masalahnya. Baru ada perasaan niat tu Okay. Tapi biasanya berhati-hatilah sebab kadang-kadang kita tak tahu tiba-tiba umur 55 kan ada je orang yang akan call kita kan macam tahu-tahu aja duit KWSP kan. Ya. Cuma sekarang ni memang sebenarnya KWSP memberi pilihan sama ada nak buat secara bulanan, nak keluar any amount anytime, nak keluar dividen saja ke, tapi selepas umur 55 tahun lah. I see. Kalau kata nakkan perancangan keuangan lebih lanjut, apa saya perlu buat dengan duit KWSP? Hadirlah ke KWSP sebab kita ada RAS, Retirement Advisory Service, pegawai persaraan, pegawai nasihat persaraan di KWSP. I see. Jumpa konsultan luar nak menasihatkan ni kewangan tabung kita kan. Di KWSP je ada. Percuma pula tu. Percuma lagi. Percuma lagi. Hadir beritahu. Duit KWSP ni macam mana nak buat. Kami sedia membantu anda. InsyaAllah. Selama 26 tahun dah membantu Puan Noni kan? Betul. Tapi cuma satu saja nak ingatkan kepada usahawan-usahawan, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sekarang ni, keadaan sekarang ni, kalau nak pergi KWSP kena buat janji temu online. Online dulu. Okey. Dia tak boleh redah lah. Macam dulu orang kata masuk redah aja kan. Sekarang ni kita ada limitation. Sebab kita nak adakan penjarakan tersebut. Lepas tu kena buat janji temu online. Kalau nak jumpa yang perunding persaraan tu, ambil janji temu online tu perunding. Klik dekat perunding klik dekat perunding. Nanti kami sedia membantu anda lah.
Okey, Puan Noni. Itulah kelebihannya di KWSP sekarang, semuanya di hujung jari anda lah. Yes. Ya. Baik, kita ada video juga. Tak boleh orang kata, tak boleh jatuh. Kan? So, sekarang ni kita apa lagi? Yalah, kita ni dah ibarat kata macam cikgu lah ya. Ada anak murid kan. Ini kita sebenarnya gitu. Kita yang mengajar, kita yang menyampaikan ilmu. Bukan niat lain pun supaya jadi elok-elok, jadi orang yang guna cari jadi. Itu niat kita, tak ada apa dah. Kan? Okey. Kita tengok video daripada KWSP pula. Ada kita video dia. Okey. Ada. Hei, bila kau nak cari kerja ni? Relax dulu long, kan baru grad. Sekarang musim tanam anggur. So kerja dengan aku kau tak nak? Tak ada kelas lah konon. Gaji besar ke kecil ke, cari pengalaman kerja dulu. Yang paling penting, syarikat yang tawarkan kau kerja tu, buat caruman KWSP. Penting sangat ke caruman tu? Duit dari caruman tu kau perlukan bila kau bersara nanti. Andai kata kau nak kerja sendiri, kau boleh buat caruman mengikut kemampuan kau. Kalau dah tua baru nak buat caruman, tak banyak dapat. Lagi cepat, lagi selesa kan? Bijak pun. Memang saya bijak. Facebook saya pakai nama Taufik Bijak. Bermulalah dari sekarang. Demi hari-hari persaraan anda esok, rancanglah kewangan anda dengan bijak. Duit simpanan KWSP aku tu nanti, aku rasa aku nak buat rumah banglo lah. Siap dengan kolam renang sekali. Bila cucu-cucu aku datang, mesti diorang suka. Ada kolam renang? Dia baru meninggal ni. Rumah yang kau tinggal sekarang selesa juga kan? Aku ni terasa nak nampak mewah sekali-sekala. Takkan tak boleh. Bukannya tak boleh, tapi kena jaga-jagalah. Jangan habiskan simpanan sekaligus. Setahu saya, KWSP boleh buat pengeluaran fleksi setiap bulan selepas bersara. Boleh ke? Jom. Kita pergi ke pejabat KWSP. Boleh jumpa pegawai khidmat nasihat persaraan KWSP. Macam-macam info boleh dapat. Jom kita. Nantilah, habiskan minum dulu. Minum. Dapatkan khidmat nasihat persaraan percuma di KWSP berdekatan anda. Bahagian Puan Noni lah tu. Ya betul. Nak jumpa saya dekat Kuala Lumpur lah. Dengar tu ada orang flower, jangan. Orang flower. Apa orang yang flower? InsyaAllah. Baik. Saya tengok time check, memang masa mencuburi kita tu. Saya kata dalam 1 jam, takkan kita boleh nak cover semua. Tak terlayan kita semua. Nak sangat. Kalau boleh, hari-hari macam gini session kan. Tapi ini adalah webinar. Okay? Kita ada masa sejam, kita ada lebih kurang 5 minit, 6 minit. Saya bacakan cepat-cepat. Ada 1-2 soalan saya pick up tadi sementara main video tadi. Okey, daripada Nurliana binti Muhammad. Okey, syarikat bernama Hub Belia Teknologi Empire. Dia sebuah syarikat konsultan kepada keusahawanan dan beroperasi di Bera Pahang. Okey. Jadi soalannya adalah berkenaan dengan KWSP Puan Noni. Dari aspek isu pengeluaran, adakah ada syarat-syarat tertentu yang boleh KWSP lakukan bagi memberi kemudahan atas syarat pengeluaran sekiranya usahawan memerlukannya bagi membantu tujuan dalam perniagaan? Sila Puan Noni. Okey, dalam perniagaan. Saya bagi pihak KWSP minta maaf sangat. Sebab bagi kami pengeluaran hanya boleh dilakukan untuk akaun 2 untuk beli rumah, untuk kesihatan, kritikal umur 50 dengan untuk pendidikan sahaja. Yang untuk usahawan ni minta maaf sangat belum ada lagi lah. Setakat inilah Puan Noni saya pancing Setakat lagi. Ini belum lagi. Yes. Setakat ini belum lagi. Okey, makna harapan tu masih lagi menggunung. Yalah Puan Noni daripada siapa pernah fikir package perumahan kan? Siapa betul. Beli laptop 1/3 dulu. Siapa pernah 1/3 dulu memang boleh keluar untuk laptop 2,500 lah. Wallahualam kita tanda tangan je. Ya Allah,
kata tukarkan lembutkanlah hati KWSP supaya adalah pakej baru untuk persoalan. Wallahualam Puan Noni. Ya betul-betul. Okey, jadi jelasnya setakat ni tak ada layak Puan Noni untuk membantu rancangan perniagaan. Maaf sangat. Yalah, tak apa Puan Noni, tak apa. Kami dah syukur dah Puan Noni kat situ. Ya, we are good in good hand orang katalah, insya-Allah. Baik, soalan yang kedua daripada Encik Irsyad daripada Kuantan. Oh, tadi Kuantan pula. Semua orang Kuai ni. Semua orang. Oi, orang Kuai ni. Kuai Melaka ni. Okey, syarikat Encik Irsyad ni adalah nama Seri Harum Enterprise. Beroperasi aktivitinya adalah spa untuk lelaki, Encik Khairul. Ya. Boleh dah ni, kita kan nanti kita PM tepi ni nak dengar. Okey, baik. Soalannya untuk Cik Khairul dululah saya tuju ni. Sebagai majikan, kami amat memahami kepentingan pelaburan bagi SOKSO, bagi KESO dan juga KWSP. Namun staf ni KWSP boleh sentuh juga. Namun staf-staf yang mula-mula bekerja dengan gaji minimum 1,100 menolak untuk mencarum. Dek kerana memerlukan duit tersebut untuk perbelanjaan sendiri dan juga keluarga. Apakah inisiatif majikan untuk memberi kesedaran pada mereka? Ini spek lain ni soalan dia. Majikan sekarang ni yang nak mencarum ni, majikan ni nak galakkan pekerja dia. Kita kena tolong majikan ni yang bergelar Encik Irsyad ni. Dia nak bantuan daripada kita, KWSP dan KESO, bantu dia untuk dia orang kata educate, bagi awareness kepada pekerja-pekerja dia. Macam mana? I see. Okey. Terima kasih. So untuk education ni kepada pekerja ni yang bertanya tadi tu, maknanya kita memang setiap 53 pejabat ya terpaksa di seluruh Malaysia kita ada menyediakan khidmat untuk memberi taklimat dan perkongsian ilmu kepada semua pekerja. Hubungi pejabat yang terdekat ya, dan kita boleh sama-sama berkongsi. Kita akan hantar pegawai kami untuk memberi khidmat taklimat tersebutlah dan kepada pekerja berkenaan ya. Sebab apa, perkongsian yang tepat datang daripada pegawai yang betul, maka di situ maklumat tu akan digunakan pakai secara teratur lah. Jadi kita harapkan macam tu. Jadi boleh hubungilah dengan pegawai-pegawai kami di 53 pejabat, ataupun hubungi kami di pejabat pun boleh juga. Kami akan cuba aturkan. Nanti pada hujung sesi ini saya akan kongsikanlah nombor telefon dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Apa tu Puan Noni? Okey. Saya pernah jumpa macam ni punya senario lah kan. Dia kata saya ni nak bayar tapi saya punya pekerja tak nak sebab dia kata duit baiklah masuk poket kan. Tapi nasihat saya kepada pekerja tersebut, potongan kita 7% sahaja. Syarikat akan bayar 13% untuk kita. Selain daripada itu ada dividen KWSP lagi. Maksudnya masuk 7% dapat 2 lagi daripada majikan, satu lagi dividen KWSP. Orang kata buatlah potongan KWSP ni, simpanlah. Orang kata duit KWSP ni untuk membayar diri kita setiap bulan. Jadi nanti apabila kita dah berumur 55 tahun, persaraan kita, duit ada. Jangan khawatir. Simpan sikit dahulu kan. Simpan sikit. Merancang untuk gagal. Betul? Ya, betul. Itu lirik rap. Kita tak ikut rap. Baik-baik lagi. Cuba nyanyikan Tuan Jus. Okey, baik. Saya terpaksa kita dah ambil, alhamdulillah kita ambil walk-in punya soalan ni tadi. Sangat relevan dan aspeknya berbeza, sudutnya berbeza. Masa mencuburi kita, time check dah 1 minit. Okey, saya bagi ruang sedikit saja, tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Dulu kata 80, saya kurangkan lagi. Pada Encik Khairul, kemudian Puan Noni untuk kata-kata terakhir. Okeylah. Bagi sesi webinar ni nak sampai ke betul-betul kepada para usahawan. Silakan.
Okey. Terima kasih Tuan Jus, Wan Jus kepada SME Corp lah ya. So Pekeso ni dah hampir dekat 50 tahun kita punya penubuhan ya. So daripada 1971 ya, 50 tahun. Jadi kita menghadapi pelbagai perubahan landscape keselamatan sosial itu sendiri, tidak saja di Malaysia malah juga di dunia. Jadi kita Pekeso ni mesti ke arah yang selari dengan kehendak keselamatan sosial pekerja itu sendiri. Dari situ revolusi industri 4.0 dia, evolusi dunia digital tanpa sepadan dia, semua ni akan mengubah landscape keselamatan sosial itu sendiri dan memberi tamparan hebat kepada Pekeso untuk kita menyantuni mereka ni kembali. Jadi dalam hal ni kita Pekeso dan pegawai-pegawai kami dan Ketua Datuk Seri, Ketua Eksekutif sendiri selalu mewawarkan bahawa pekerja yang hebat adalah pekerja yang sentiasa berubah untuk meningkatkan diri mereka, sentiasa ada inovasi, sentiasa ada kreativiti. Jadi walau bagaimanapun kita harapkanlah apa juga perubahan Pekeso menyantuni semua rakyat pekerja di luar sana. Kita harap rakyat di luar sana juga mengambil inisiatif untuk menyambut balik apa tawaran-tawaran keselamatan sosial yang kita sediakan untuk pelindungan anda. Jadi dalam hal ini maknanya kita berharaplah ada dua pihak. Satu tepuk tangan tak boleh ya. Jadi kena ada dua-dua pihak bertepuk tangan dalam hal ini supaya keselamatan sosial yang disediakan oleh Pekeso di bawah Kementerian Sumber Manusia ini dapat menjadi suatu perkara yang relevan kepada semua rakyat pekerja di luar sana. Jadi dalam hal ini kita minta lah ya, kalau ada persoalan sebagainya boleh layari ya laman web kami iaitu pekeso.gov.my, ataupun kalau ada persoalan-persoalan yang mungkin tadi tak dapat sampaikan secara jelas, lengkap, sejam tak cukup Tuan Jus. Jadi talian khidmat kami hubungi 1-300-22-8000 ya. 1-300-22-8000, ataupun kalau nak beremail pun boleh, pekeso@pekeso.gov.my. Jadi kepada pekerja-pekerja sendiri tadi, kalau nak berdaftar, nak sendiri boleh ya. Kita ada satu aplikasi Matrix matrix.pekeso.gov.my. Please, kita sedia menyantuni anda. Ya, jadi itulah kita punya teks adalah jangan kata kami tak payung. Ya, okey, thank you. Assalamualaikum. Baik Puan Doni. Okey. Tengah segera. Itu pun loceng pun dah bunyi. Loceng dah berbunyi dah tadi kan. Okey, akhir kata daripada saya, mencarumlah KWSP. Ingat masa depan kita, simpan lebih awal, simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau nak call management center kami 03-8922-6000. 03-8922-6000. Kalau nak berjumpa dengan pegawai hikmat nasihat persaraan kami, tolong buat janji temu online untuk hadir di mana-mana pejabat KWSP. Boleh ulang? Ulang yang mana tu, Tuan? Loceng rumah saya tu dah bunyi dan dia dah termasuk. Bukan apa, ada majlis di surau, ada majlis Ashura. Jadi itulah kita. Ada program tapi kita teruskan juga. Layan juga. Ya. Bagus, terima kasih. Baik, okey. Baiklah. Saya rasa patut saya akhiri. Saya Wan Jusaini Rizal bin Wan Nasruddin. Akhir sekali baru saya sebut nama saya atau nama manja saya diberi oleh bonda itu Wan Jus. Mohon ampun dan maaf bagi pihak Encik Khairul juga, bagi pihak Puan Noni juga, kami mohon ampun dan maaf kalau ada tersalah kata. Kami cuba yang terbaik untuk menyampaikan cara kami yang bersahaja. Kita merakyatkan diri, menjadi orang biasa. Jadi kami mohon maaf ada kekurangan, salah silap itu tak sunyilah kami sebagai manusia. Namun demikian hasrat kami dan semangat kami, spirit kami insya-Allah tinggi. Baik di SME Corp Malaysia untuk di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk memenuhi dan membantu dan terus meningkatkan pembangunan keusahawanan di Malaysia ni. Alhamdulillah agensi adik-beradik kami baik di KWSP, baik di Pekeso ada di belakang kami untuk menggempur, mengorak langkah masa depan untuk memajukan negara kita Malaysia tercinta. Baik, kami bertiga mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan yang sangat berharga tu di musim cuti ni, tapi insya-Allah
ilmu yang Allah izinkan ini manfaat untuk semua. Baik, akhir kata daripada kami tim SME Corp Malaysia di bawah pembangunan ekosistem, bahagian pembangunan ekosistem grup-grup kami ingin mengucapkan terima kasih ke atas kehadiran ini, dan kita akhiri webinar hari ini dengan kiraan 1, 2, 3 dan ucapan Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya satu